Thank you. Thank you, Mina. Download dulu Market Outlook. Kita revisit something. Saya lupa kita ada benda ni ya. Kita revisit yang ini. Kita tengok kita kat mana sekarang ni. Ni benda ni. Ingat tak benda ni? Okey. Kita bincangkan yang ni. Lupa. Okey, kita mula sebentar lagi ya. Tak dapat streaming. Sekejap Okey, tak apa, kita mula je. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya menyertai webinar kita di XM Malaysia. Jadi pada malam ini topik kita adalah fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Okey, sebelum kita mula saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Tak nampak? Yang lain-lain boleh nampak tak? Kejap. Saya lupa nak sharekan saya punya skrin. Kejap ya. Skrin. Ni nampak tak? Boleh nampak sekarang? Okey. Okey, sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal menggunakan modal
daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Jambu seperti biasa. Thank you. Pakai L'Oreal. Okey. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang full-time investor dan dalam retail trading saya dapat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat dulu apa dalam pasaran untuk semasa choppy market, tak ke mana, naik turun selepas pergerakan besar semalam. Ekoran berita mengenai vaksin dikeluarkan oleh Pfizer. Dalam test dia mendapati 90% of mereka yang mengambil vaksin berkenaan tidak mendapat COVID-19. Menunjukkan bahawa there is a vaccine, possible vaccine available, dan kita nampak pergerakan besar dalam pasaran. Kita nampak JPY, US dollar, sell off. Kita nampak untuk precious metal seperti gold, silver jatuh semalam, saham meningkat semalam, dan kita nampak a bit of balancing hari ini. Terdapat satu pullback pada hari ini, dan pasaran didagangkan bercampur-campur. Secara besarnya kita nampak kecuali untuk Nasdaq. Nasdaq ni dikuasai oleh teknologi sektor. Kita ada Apple, kita ada Microsoft, Facebook dan lain-lain. Banyak ada dekat Nasdaq ni. Dan kita tahu semasa COVID-19, post COVID-19, ramai yang menggunakan tumpuan kepada online shopping, tumpuan kepada penggunaan barangan teknologi, dan kita dapati saham untuk tech sector adalah meningkat, dan menyebabkan valuation dia lebih tinggi over daripada harga, value dan harga. Dan apa yang berlaku, kita dapati a bit of sell off as other sector are picking up. So maksudnya orang ambil profit dekat situ, gunakan duit tu untuk melabur tempat lain. Itu yang sedang berlaku semasa. Tetapi adakah tech sector jatuh? Not really. Berlaku correction pada waktu ini. Okey. Kalau kita lihat pergerakan untuk semasa, nothing much. Kita ada minyak naik ke atas, kita ada untuk indeks agak didagangkan agak bercampur-campur, some strength untuk komoditi, manakala untuk mata wang agak sideway pada hari ini. Kita akan bincangkan mengenai S&P 500, mengenai YM, mengenai Dow Jones dan juga dollar index. Hala tuju besar dia. So, kalau kita lihat dekat H1 untuk semasa, chart-chart lain, time frame lain ada dekat Market Outlook. Anda boleh download dekat Market Outlook. Ini adalah bacaan terkini untuk Nikkei. Kalau kita lihat kepada level 4 ni, saya tak tahu whether dia adalah kepada lebih daripada 1618. Kita saya tengok. Okey, ni adalah lebih 1618. Interesting, in that case kita mungkin akan melihat satu lagi penurunan. In that case kita mungkin akan melihat one more penurunan untuk Nikkei ni. But it's not supported by others, tapi it might be doing its own thing. Sama ada ini dah habis 4 dan 5 dan kita dah masuk wave 2 dekat situ. Maksudnya 2 yang dekat sini. Sini 3, 4, ini 1 dan ini 2. Dan kita dah naik ke atas. Sebabnya lain-lain indeks adalah menunjukkan yang lebih positif. Seperti kalau kita tengok kepada YM ni, kepada Dow Jones hit ni, bagi siapa yang ada enter yang ni, bagi siapa yang enter yang ni, equal leg area, hit dalam kawasan ni, hit kawasan ini. Okey, dan react daripada kawasan tu. Bagi siapa yang dah enter, anda dah 50%, anda dah boleh letakkan BE. So bagi siapa yang enter lah, okey, dan just see how the market develop. So
YDEX juga menunjukkan something tak terlalu lemah, biarpun kita ada survey petang tadi menunjukkan sentimen di Eropah adalah lebih negatif dekat DEX. It possible untuk buat satu lagi low sebelum dia naik balik. But remember, anda dekat hujung, there might be a pullback. Okay, ini adalah untuk DEX. ES adalah untuk Spain punya index. Kita nampak something yang bergerak lebih positif, correcting ke atas 3 wave. Kita nampak untuk FTSE juga menunjukkan yang agak positif. We might start to see untuk pullback dalam 4 tu. You might see that. Okay, untuk FTSE ni pullback dalam 4 before dia continue higher untuk habiskan yang 5 ni. Ataupun it might be doing this seperti yang disuggest oleh indeks-indeks lain. Apa pun anda tak masuk tengah-tengah dunia. Anda tak masuk tengah-tengah. Khabar baik, Ustaz. Waalaikumsalam. Basically what I'm saying is indeks masih ada pergerakan ke atas. Itu yang saya nak sebut. Basically indeks, okay, indeks DH1, I'm talking about H1, kita berada dekat hujung ni. Kita berada dekat sini. Kawasan ni untuk habiskan wave 5. Okay. And we are expecting satu pullback sebelum dia naik ke atas balik. Faham? Kita berada dekat sini untuk indeks. Boleh? Okay. Jadi pergerakan ini dekat indeks bermakna untuk yen pair pun dia hampir sampai satu resistance. Kalau kita tengok kepada not USD JPY tetapi kepada pair lain, kita nampak akan lebih kurang sama. Euro JPY ke arah wave 5. Ni ingat nombor dia 4/5. Anda tengok kepada GBP JPY, anda dah cukup 1, 2, 3, 4 dan you are looking at one more high. Satu lagi high. It might be ini adalah 3, ini adalah 4 and kita sedang menghabiskan wave 5. It looks more and more seperti itu. It looks more and more seperti itu. Okay. Apa pun anda tak pergi, sebabnya kalau dia tengah trading macam ni, saya tak akan cari top tau. Kita tak akan dapat top. Tak akan dapat top. Kita tak predict top. Kita tunggu sampai correction berlaku. Itu caranya anda ikut trend. Bukannya nak tahu, okey sini tak. Kita nak tengok dia buat correction, maksudnya anda nak tengok benda ini. Faham tak? 1, 2, 3, 4, 5. Anda nak tengok yang ini. 1, 2, 3 untuk kita cari peluang entry. Faham? Anda tak cari ini habis kat mana. Itu mustahil. Dan ini hendaklah membuat satu higher high. Membuat satu higher high. Bukan high. Higher high. Kalau dan sini dah berlaku high kat sini. Itu yang kita cari. Faham? Dan kita ada incomplete sequence di mana kalau kita ambil this one, sini adalah 100%. Dan kita boleh trade ke arah ini. Faham apa yang kita cari? Itu yang kita cari. Sebab itu saya scan satu-satu ni. Okey. Jadi kalau GJ ni kita nampak dia tak ada higher high. Faham? Ini high tak? Ini tak. Ini tak. Unless level atas ni dia belum sampai, dia correcting dan 1, 3 ni belum sampai 100%. Faham? Itu anda boleh trade untuk intraday. Itu anda boleh trade intraday. Ini dah sampai. Faham tak? Kalau anda nak trade short term, ini tak dapat. Kalau dia break kat sini, lepas tu dia pull back, ini 5 wave, dia pull back 3, jadi kita tahu sini dia akan cari level ni. Ini anda tak dapat trade. Boleh? Kalau anda nak trade intraday. The idea is ini tadi. Macam ni. Okay? Kalau ni 1, 2 kan.
Lepas tu kita expect 3 dia tak sampai 100% lagi. Itu terlalu shallow. Then anda tengok dia pull back. Ini adalah 1, 2, 3 dalam 3. Faham? Untuk buat 3 yang besar. Itu cerita dia. Okay. So GJ ni tak ada set up. Dia dah lepas. Dah complete. Dia tak ada. Dia dah kira structure tu. Kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia buat high daripada sini pula. Tu satu. Faham? Boleh? Okey. Ini untuk GJ. EJ. Kita tengok EJ tadi ada ke tak? EJ setakat ini dia tak ada high. Ngam-ngam. Ngam-ngam. Okey. Tak ada. Ini baru low, ini baru high. Ini pullback, breakout yang ini nanti, then 3 wave pullback dia anda boleh long. Faham Ustaz? Boleh? Ini 5 wave. So kita ada low, kita ada high. Kita tunggu dia buat higher low. Lepas tu dia break level ini. Kalau dia break level ini, dia break level ini, dia tak sampai 100% lagi kalau dia buat pergerakan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 1, 2, 3 ni anda boleh long. Sini anda boleh long. Itu untuk mereka yang trade intraday. Boleh, faham? Kita ada high, kita ada higher low. Kita ada higher low, kita ada higher high. Kita nak cari higher low. Ni yang pullback 3 ni, itu yang saya sebut zigzag. Apa lagi? Regular flat dan juga kepada WX dan Y. Itu je. Maksudnya kita ada trend. Sebab series of low, high, higher low, higher high. Then uptrend. Itu dia kena complete syarat ni. Kita tak akan trade dia kalau kita ambil 3 ni, 1, 2, kalau dia sampai 100% dah. Kira dah habis dah movement dia. Tu je. Okey? Sekejap, saya buang ni dulu. Kalau tak penat saya nak buang nanti. Sistem ni anda boleh pakai mana-mana time frame. Dia tak ada ni. Anda boleh pakai kat M5, anda boleh pakai dekat M1. Waalaikumsalam. Asalkan dia buat new high, higher high. Ini nampak tak? Ini low. Ini bukan higher low. Faham tak? Coach. Then ini high. Jadi belum ada trend. Bila dia berlaku higher low, dia kena buat higher high dulu yang ada incomplete. Cara kita tahu incomplete, tarik Fibonacci extension 1, 2, 3, 100% tu tak sampai lagi, idea dia akan pergi kat situ. Tu idea dia. Simple je. Tak payah Elliott wave ni pun. Waalaikumsalam malam. Faham? Itu je. Okay, simple konsep. Jangan susahkan. Itu saya cakap, jangan susahkan. Benda senang jangan susahkan. Okey, jadi Euro JPY kita jangkakan dia buat 345 sama seperti ini tadi. Okey, ini untuk AUD JPY. Kita ni tengok, ni idea dia lah. 1, 2, 1 ni break kan? Kalau 1 ni break tak? Kalau 1 ni tak break tak dapat. Kalau 1 ni break, 1, 2, 3 anda long. Faham, coach? Dia break ini 1, 2, 3, 4. Kalau 1 ni break daripada 1 ni, then tunggu 3 wave, ada long. Benda tu je. Buat ulang. Buat benda tu. Okey? Ini apa, 4 dan 5, anda tak trade. Anda tunggu pullback ini pula. Kalau ini break high daripada sini, kalau 1 ni kan, anda boleh long. Tapi cerita dia, ini tak ada apa-apa.
Ini mungkin WX dan macam gold semalam, jatuh. Anda tunggu dia buat high sini pula, anda boleh tunggu 3 wave long. Itu je. Simple. Benda simple. Benda yang amat simple. Trend ikut trend selagi trend tu ada. Ikut, ya, ada stop sampai dah kita stop loss, kita tahu dah habis dah trend ni. Itu je. Kita tak degil dengan market. Okey, AUD JPY masih ke atas, tapi ingat anda dah hujung wave 3, dah hujung. So anda tak masuk. Tak ada ni, ini adalah untuk CAD JPY. CAD JPY looks trending. Okay, I'm looking untuk di 3 ni. Ini kalau dia break out daripada A ni, kalau dia break out daripada A, anda tarik, kalau ini berlaku 4, kalau dia berlaku 4, anda tarik macam ni. Anda tarik satu trend line, 2 kepada 4. Macam ni, saya tarik trend line dia macam ni. Tembus dia ni tak kisah. Saya nak hubungkan 4 ni nanti, macam mana rupa 4 kita tak tahu. Tarik dia, okay. Anda nak, dan dia naik 15, don't worry. Anda tunggu 3 wave. Kalau dia break out atas ni, kalau dia break ini, kalau dia break atas ni, so anda tunggu 3 wave. Anda tunggu 3 wave dia. Kalau dia macam ni, kenapa tak nak ni? Okey. 1, 2, 3, anda long. Ini anda long. Okey? Kalau dia break. Kalau dia tak break, tak. Anda tak trade dia. Anda tunggu X break atas ke atas. Itu. Anda tak trade ini. Kecuali dia break ya. Dan anda ada trend tu maksudnya. Kalau tak, dia masih sideways. Simple konsep, simple. Higher high, lower low, tak payah pun. Ni tak penting ni, tak penting. Yang penting dia buat higher high. Ada trend, tu maksud dia. Ini cuma signboard dia, kita dekat mana. Itu je. Don't worry about 1, 2, 3 tu. Don't worry. Anda tak tengok ada higher high, lower low. Itu je. Okay. The interesting thing yang kita lihat semasa adalah USD JPY. Sebab USD JPY, I'm projecting dia ke atas, but I don't see dia terlalu rally. It might be doing ini dah 5, A, B, ataupun tak kisah. Ini dah 5 dan kita mungkin jatuh dalam running flat dan kita punya C kat sini je. Kalau anda tengok yang satu ni, anda pergi lower time frame, anda pergi 5 minit, yang satu tadi yang satu ni, dalam ni kita dah dapat buat 5 wave. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Satu saya kat sini. Sebab itu sebab tu satu saya dekat situ. Boleh? Kalau nak pakai H1, anda nak pakai 3 line, tak, anda higher high, lower low je. Higher high, lower low je. Higher high, lower low. The thing is, Ronald, that is sifat dalam pergerakan market. Itu adalah sifat dalam pergerakan market. Kita nampak ni macam trend kan. If this look like trend to you, it might be 1, 5, 3 and another 5 ke bawah. Ini adalah 5 wave ke bawah. Ini macam ni. It might, kalau dia tak break ini, ini akan buat. Sebab itu kita cuma trade dekat extreme. You don't trade tengah-tengah dunia. 1, 2, 3, 4 and 5. Where this level will be. Nampak? Kita boleh apply dia any time frame. Any time frame. Benda sama. Benda sama. Kita akan tunggu entry kat sini, stop loss bawah 1618. Even dekat 5 minute or whatever chart that you are using. Wassalam. Are we still looking? Lepas ni. I don't see yen dynamic sekarang. I don't see yen dynamic selepas pergerakan semalam. Dia any time frame kepada yang anda boleh trade. Macam saya tak ada masa nak tengok terlalu kecil. Kalau tak, saya terpaksa lukis micro punya ni, pengsan.
Saya tak tengok kepada anda boleh trade kat mana-mana time frame. Contoh yang sama. Ini anda tunggu 2, dia break out atas ni nanti 5 wave, 3 wave, anda long. Benda sama. Ini daripada low, anda tak boleh trade kat sini. Ini tak boleh trade. USD JPY ini daripada low. Kalau dia daripada higher high, dan anda boleh higher low, anda boleh trade. Okey. Dekat mana-mana time frame, tak kisah mana-mana pun. Okey. Tapi jaga-jaga sikit dengan USD JPY ni, because kita tahu saham tadi dekat sini. Kalau dia pull back dalam 3 wave, yen akan buat pullback, faham? Nampak? Seperti saya ceritakan tadi kan, EJ tadi. EJ, UJ, ini mungkin buat satu lagi ke bawah. Bila saham buat pullback, yen pair akan turun. Yen ada kuat sikit. Okay, itu di lower time frame. I'm talking about low, very low, 5 minute, 1 minute time. 1 minute time frame. I'm talking about that. So, kalau anda jangkakan untuk yen pair pun tengah buat correction, try tengok. Untuk dollar pair pun kita benda yang sama. Kita nampak dolar contohnya sedang buat this correction. Dollar index, we are looking at 5, 3 and ke atas. 5, 3 dan ke atas. 5, 3 dan 5. Kalau kita tengok dekat lower time frame berapa? 3 minit pun boleh. 1 minit. Apa-apalah sama. It's all the same. Kita akan dapat ni 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita ada W, X, Y, W, X, A, B dan C. Benda sama je. It's all the same, Rosim. Apa time frame? 3 minit. Saya kalau scalping, saya minat 3 minit. Saya tak tahu kenapa. 1 minit, 15 saat, benda sama. Tak kisah. Dia tak ada apa time. Ini cuma simbol. Ini cuma simbol. So kita expect 5, 3 dan 5. Ke atas sikit sudah jatuh. Tapi ingat, anda kat ujung. Kenapa? Tengok. Dollar pair dengan yen pair tak akan lari jauh perjalanan dia. Ini GBP US dollar. Okey, kita ambil ni GU, kita ambil time frame kecil lah, 1 hour. GU dan GJ, dia takkan lari jauh pergerakan dia. It won't be that far. Pergerakan dia tak akan lari jauh. Makin besar time frame anda pergi, makin jelas dia punya structure, punya correlation. Bukan satu pip. Kalau anda jangkakan ini naik. Okey? Boleh? Okey. Ini adalah untuk GBP. So apa saya maksudkan, kalau kita jangkakan there will be pullback dalam saham dalam 3 wave, dia sedang buat benda ni dan ni. Kita jangkakan untuk yen pair pun benda structure yang sama. Dollar pair pun sama. Semuanya satu market, semua sama. Faham tak? It's all the same. It's all sama. Okay? Jadi maksudnya kalau ini kita jangka ke atas dulu sebelum jatuh ke bawah, jadi kita akan jangkakan untuk Euro USD ke bawah dulu sebelum naik ke atas. No audio. Yang lain-lain. Sekejap. Okay. So, I'm looking at one more leg ke bawah dalam 5. Maksudnya sini akan ada 5. This will be 1, 2, 3, 4, 5. Oh, naik. Ataupun dia boleh habis dekat sini. Anything pun anda tak trade tengah-tengah dunia. Itu je. Ideally, dia buat 5 wave yang nampak. Okay. Ideally. Okay.
Itu adalah untuk Euro USD, GBP USD. GBP USD masih lagi pergerakan ke atas. Ini nampak more and more bukan W, X dan Y. It looks more and more sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5 sebelum dibuat A, B dan C ke atas. Ini adalah untuk GBP USD. AUD USD sama. We are expecting correction. Nampak semua sama. Correction ke bawah sebelum naik ke atas. Dan ini adalah untuk NZD USD. Okey, correction ke bawah sebelum naik ke atas. 3 wave. 1, 2, one more. Benda sama je Rosdi. Everything the same. Dan UCAD akan buat correcting ke atas sebelum berjatuh ke bawah. Hampir nak sampai. Sudah jatuh ke bawah. It's all sama. It's all sama. Chef tak ada. Okey, ini adalah untuk gold. Okey, kalau kita jangkakan a bit of US dollar punya ni tadi, apa yang kita jangkakan tadi adalah untuk US dollar punya kekuatan. That could be gold. Ini satu lagi ke bawah. Satu lagi ke bawah. Kenapa? Okey. Satu lagi ke bawah untuk gold sini. Okey. Before dia resume high, sebelum dia resume higher dan jatuh lagi. Gold ni ada low. Nampak? Gold ni kita ada low. Ni kenapa dia B dia jatuh? Okey. Gold ni kita ada low. Okey. So maksudnya ini baru saja first move dia. And I'm expecting gold ada lagi ke bawah. Ke bawah lagi untuk gold. Ada lagi movement dia ke bawah. Di time frame yang lebih besar, ini adalah untuk gold. Okay, I'm looking at ke bawah. Kenapa kita jangkakan ada lagi kaki? Because kalau kita ambil Fibonacci dia belum sampai 100%. Kalau kita ambil dekat W dia, ini tak sampai lagi. Ini tak sampai lagi 100%. Sini yang 100%. Kenapa ini habis kat sini? Because of kita jangkakan ini 50% or whatever percent. Kita jangkakan dia habis kat sini. It's all saya gunakan Fibonacci extension. Okay. Ni dekat 1 kat sini. Bound sebelum jatuh untuk 1 daripada atas tadi. That's why. Itu je Rosli. Apa pun anda tak long gold. Anda tak short gold. Anda tak short dia. Anda tak long juga daripada semasa. Saya duk sebut je benda tu. Tu yang we were looking at this kan. At first kita letak 1, 2 dan kita jangkakan 4 tu habis kan. 4, 1, 2. Tapi ini baru 3 wave. Anda tak long dia. If anda long daripada sini. Sebab itu ekstrim daripada sini. Tempat ni anda tak masuk. Kalau anda dah long dari situ, anda dah letak BE. Daripada sini. Silver, it looks better daripada gold. Set up dia. Sebab dia ngam-ngam sampai 100%. Kan? Kalau anda dah long silver dari sini, dari mana? Dari sini kan? Anda continue long. Anda continue long. Anda biarpun dia jatuh macam ni, kita jangkakan dia ke bawah. Ini tak mungkin tak berlaku. Kita tak tahu. Tapi gold tadi melakukan lower low. So itu menyebabkan kita jangkakan silver pun akan buat this low yang sama dengan gold. Faham? Boleh? Azrin, dengar Azrin? Tak boleh dengar audio? Boleh Okey. Dengar. Okey, ni the same thing. 1, 2, 3 dekat sini untuk silver. Untuk minyak 1. Minyak
is doing something else. Minyak tak selemah seperti kita nampak untuk gold dan silver. I'm looking at minyak bergerak sama dengan indeks. Minyak bergerak sama dengan indeks. It doesn't care so much about US dollar pada semasa. Okay, ini adalah untuk minyak. Okay, sama dengan apa kita nampak dekat indeks tadi. Okay, ini untuk minyak. Sama juga untuk copper ni. Okay, it looks more copper campuran minyak dengan ni. Sebabnya copper ni ini belum buat high dan sampai kat sini I'm looking too long. Okay, yang ni modal kena besar sikit untuk buka position dia. Okay, I'm looking too long copper daripada level ni. Webinar besok saya akan bagikan level. Ini for our chart, don't worry. Okay, I'm looking to buy dia 3.018, stop loss di bawah 2.8990. Bawah ni. Okay, untuk copper. Ni anda kira sendiri dia punya ni. WXY tak ada. WXY simple dia. Pejam mata anda bayangkan 3. Dia simple dia. Dia adalah combo. Combo itu je. Kalau anda zoom out chart, then anda nampak dia sama je WXY. Tengok mana WXY. Ni WXY kan? Sini kan WXY. Tengok kalau saya buang dia punya ni. Buang logo dia. Kalau kita zoom out dia masih 3. 1, 2, 3. Sama je. Dia cuma combination. Ini 3 wave, ini 3, ini 3. W. Lepas tu dia naik, dia gagal break. Satu connector. Lepas tu satu lagi. 1, 2, 3. Itu je. Kat mana regular flat? Ni. Yep. Kalau anda jangkakan dia sebagai regular flat, stop loss anda boleh dekat. Ini retracement lebih 85.4. Okay. So kalau saham naik malam ni, ini naik sikit. Kalau saham naik malam ni, ini naik sikit buat wave 2. Kalau dia tak tembus atas, then dia set up value. Lepas tu tunggu wave 3, bila saham buat wave 2, dan sampai kat sini, saya tunggu. Benda dia berkaitan, dia sama. Ni sama seperti saham yang buat ni tadi. Ni, yang buat yang ni. Saham naik sikit, dia buat wave 2 kan. Ini turun, dia buat wave 3. 4 dan 5, dan kita tunggu untuk copper. Dia semua sama. Dia semua sama. Macam anda main chess lah. Ada ingat ni, move ni kan. Okay, ini untuk copper, masih ke bawah. GBP AUD. Ni H4, H1. Okay. GBP AUD, Euro AUD. Euro AUD, anda tunggu this bounce. Dia akan jatuh balik. Tapi kalau saya nak tengok dia buat low kat sini. Kalau satu ni buat low daripada ini, daripada X ni, kalau satu ni buat low daripada X, kita ada lower low. Jadi dua ni anda boleh trade. Okey, kalau satu ni bawah daripada X. Kalau dia tak buat ni tak ada. Kita mungkin habis 5 ni kat sini. Lepas tu kita dah start bounce. Kalau habis macam tu kita tak ada entry. Itu adalah untuk Euro AUD, Euro GBP. GBP strong, quite strong because of cerita COVID-19 punya vaksin. Kita nampak Euro GBP jatuh. Euro GBP jatuh sebab GBP kuat. So at the moment, kalau ini buat low, ini tak buat apa-apa lagi. I'm looking untuk long dia sebenarnya, but not there. Sekiranya ini buat higher high, saya akan cari long kat sini.
Ini tak ada high. Tengok. Ini tak ada. 3 dia tu tak ada. Ini tak ada. Nampak? Ini tak ada apa-apa. Tapi kalau dia buat 5 ni kat sini, ni kat sini, kita ada series high, low, high, then saya akan tunggu 3 wave kat sini. Okay? Itu adalah untuk Euro GBP. GBP AUD. GBP AUD ke bawah. GBP AUD you don't long it. GBP AUD anda tak pergi long dia. Ya. Ini tak ada low. Kalau dia buat low daripada X ni, kalau ini satu ni buat low daripada X ni, sini anda boleh trade. Kalau tak ada. Kalau tak ada. GBP NZD. Ini adalah GBP NZD. Okay, GBP NZD this move kalau satu ni break out bawah buat lower low baru. Dan 2 ni anda pergi short. Okey, kita nak tengok satu pergerakan besar kat sini buat lower low, 2 ni anda short. Okey, 2 ni anda short kalau dia buat lower low. Lain daripada tu, ini sideway market. Jangan tengok nombor tu. Faham? Lain daripada tu, ini sideway market kan? Bila kita kata dia ada trend, bila dia break bawah ni, kalau dia bergerak dalam ni, 1, 2, 3, 4, 5 ke apa ke, kan? Tak ada apa-apa. Kalau dia break bawah ini, baru kita ada continuation of trend daripada atas ini. Tu cerita dia. Okay? Bukan semua lekuk tu nak enter. Bukannya buka chart nak enter apa. Tu lawak. Enter benda yang ada trend. Macam mana dia ada trend? Dia buat low, dia buat high. Boleh? Okey. Sekarang ni saya nak bawa anda kembali kepada apa yang kita pernah bincangkan sebelum election, iaitu kepada cerita yang ini. Siapa ingat chart ni? Ingat tak chart ni? Ingat tak chart ni? Ingat this chart. Okey. So kita pada waktu ini kita sedang bergerak mengikut selepas pergerakan semalam, kita sedang bergerak mengikut pergerakan yang hitam ni. Okey. Sekarang ni kita nak buang apa yang tak mungkin berlaku. Yang merah sebab sini dah ada high. Yang merah ni nampaknya tak ada. Boleh saya buang? Boleh saya buang? Yang merah ni nampaknya tak ada. Okay? Sebab sini dah buat high, 3, 4 dan ini mungkin 5. So merah ni saya dah boleh buang. Merah kat sini kita boleh buang. So ni kita letakkan peratusan 5%. Okay? Ni berdasarkan elite wave. Yang kedua, yang hijau ni. Yang hijau pun nampak tak. Okay? Sebab hijau menyangkakan ini akan buat double correction. W, X dan Y semua naik. Kan? Jadi hijau pun tak ada. Okay. Now, kita ada 2 kemungkinan. Sekarang ni. Belum, sebab itu saya jawab tadi, kita tak ada yen dynamic. Tak ada yen dynamic. Yen dynamic, saham kena lemah. Saham buat high. Lepas pergerakan semalam. Now, tunggu dulu. Kita complete wave, kita sedang membuat completion of wave 1 yang merah atas ni. Dan sedang membuat diagonal. Maksudnya wave 5 ni akan tak sampai 1618 dia punya 3. Tu maksud dia. Kalau anda nampak pun saya tak letakkan 5 tu sebagai 1618. Okey. Jadi kita jangkakan dia diagonal. Ingat, wave 3 kena 1618 baru dia motif. Itu cara dia. Wave 3 kena diagonal baru kena ni baru dia motif. Sebab itu nampak 1 2. Jadi wave 3 ni lebih 1618 baru dapat wave 3.
Oh, dia dapat wave 3. Okey, cerita dia, if we look at this move, yang merah ni dengan yang biru ni, dia hampir tak jauh. Dia dua-dua boleh jadi sekarang ni. Kalau letak peratusan, saya akan letakkan yang hitam yang kita tandakan 51%. Yang biru ni mungkin 49%. Maksudnya, kita mungkin akan ada yang tidak berapa rally. Kita nak habis kita dalam yen dynamic di mana kita sedang buat wave 3. Ini dua-dua ni sekarang ni kita ada kekuatan dekat indeks. Indeks tengah pullback, tapi kita masih ada kekuatan dekat indeks. In order untuk ini nak berlaku, apa syarat dia? Dalam indeks dynamic, okey, anda akan lihat indeks semakin naik. Okey, seperti yang kita tandakan tadi. Okey, indices dynamic, dalam indices, dan saya nak anda tengok something di mana saya tak cukup data lagi untuk nak confirmkan benda ni. Indices dynamic, nombor 1, indices dalam wave 3. Okey, kita tengok indeks. Indeks semua, adakah dia dah habis tak wave 3 dia dalam time frame H4 ke H1 ke, tak kisah. Okey. Kalau kita tengok kat sini, we might have finished that. 3 sebab ini adalah yang paling tinggi RSI dia. Dalam semua ni, sejak daripada low kat sini, ini yang paling tinggi. Nampak jelas kan? And kita start buat correction dan kita sedang tunggu satu divergence untuk habiskan wave 5. Saya tak dapat tolak kemungkinan, ada kemungkinan ini masih lagi macam ni. Di mana 3 kita, apapun 3 tu dah habis. 3 dalam 3 yang paling kuat trend, ini mungkin macam ni. Apapun 3 dalam 3 yang paling tinggi ni dah habis. Kita buat 4, kalau anda tengok kepada stokastik dia akan snaking. Dia akan sideways sebelum tu. Sini. Dia akan sideways bila buat wave 3 dalam 3. Stokastik ni sideways. 3, reset wave 4. Okey. Ini tahu je. Ini tahu je. Kita mungkin ada ni, ataupun dia boleh habis 3, 4. Tak kisah. Tak kisah. Anda tak trade dia pada level semasa. Anda nak tunggu 2 tu nanti untuk long. Anda tak trade tengah-tengah. Okay, ini untuk YM. Okay. Balik kepada daily chart tadi. Balik kepada cerita ni, untuk dia nak rally, USD JPY tak boleh terlalu lemah. Faham? Tak boleh terlalu lemah. Kalau dia jatuh gerebuk, kalau ini jatuh, itu bermaksud sama ada US dollar lemah ataupun yen kuat. Kalau yen kuat, indeks tak dapat naik. Betul? Betul, Azrina? Kalau ini jatuh teruk, indeks tak dapat nak naik. Okey, cerita dia, this is what we are looking at now. We are looking at this, either 1 or 2. Dalam dua-dua keadaan, indeks naik. Cerita dia, adakah indeks dah buat wave 3 ataupun baru 1, 2, lepas tu indeks buat wave 3. In order for this to jadi, yen tak boleh kuat. US dollar kena naik ke atas. USD JPY kena naik ke atas.
In order untuk USD JPY ni tak jatuh teruk, dolar indeks kena ke mana? Dolar indeks tak boleh terlalu lemah. Dolar indeks ni saya mungkin terpaksa lukis lain sebab USD JPY kalau tengok apa yang berdasarkan elite wave sahaja, kita sedang predik USD JPY drop dalam yang merah. Kalau ini berlaku, USD JPY ke mana? Kalau merah ni berlaku, yang sedang kita lukis ni, kalau dia berlaku macam ni, faham? Kalau ini berlaku, USD JPY terjun ke bawah, JPY kuat, indeks akan jatuh ke bawah. Tapi kalau kita tengok tadi, ni tak. Jadi, berdasarkan ini mungkin saya terpaksa tukar di mana kita akan letakkan satu kita dekat sini. Faham Akil? Ya. Dan kita akan ada 3 wave yang tinggi sikit. Yang tinggi sikit untuk dolar. In order for this, in order untuk ini melengkapkan pergerakan ini, USD JPY tak boleh jatuh lebih teruk. Dalam erti kata lain, dolar indeks ni tak boleh jatuh macam ni. Faham? So, kalau dia jatuh macam ni, USD JPY terjun teruk. USD JPY terjun teruk, indeks habis. Yen pair semua jatuh. Faham? Yes. Exactly. Okay. So, in order untuk nampak macam mana anda tengok market? Jadi, in order untuk ini berlaku, dolar ni tak dapat nak bergerak macam ni. Kalau dia bergerak macam ni, dia sama yang merah ni. Kalau yang merah ni, yen dynamic. USD JPY jatuh. Yen dynamic. Dalam yen dynamic, USD JPY trade lower. Yen is strong, yen pair jatuh dan indices trade lower. Nampak? Tak dapat. Itu tak dapat. Faham? Jadi kita kena tengok untuk short term this must happen. Ni dalam dua-dua keadaan yen pair pergi mana? Yen pair ke bawah. Kalau saya tukar ikut yang ni, saya kena tukar yen pair semua ke bawah. Saya kena tukar yen pair semua untuk dia lengkapkan pergerakan ini. Untuk dia lengkapkan pergerakan ini, W, B, dan ini kita akan letakkan color putih. Dia cuma tukar macam ni. Sekejap je saya nak tukar dia. Macam ni je. Saya tukar dia jadi ini. Okey, jadi ini. Dan kita habis C kita. Kita habis C kita. Ini kita akan habis C kita dekat sini je. Sini je dia habis. 1, 2, 3, 4, 5, C dia dekat sini je. Dia tak dapat nak rally dalam 5 wave ke atas. Itu je. Euro JPY rally ke atas. Euro US dollar, Euro JPY, kalau dia rally 5 wave ke atas, okay, kalau Euro JPY rally 5 wave ke atas, ni HK, kalau dia rally 5 wave ke atas, Euro US dollar akan rally ke atas, betul? Akan rally ke atas. Kalau Euro US dollar rally ke atas, dolar indeks akan terjun teruk. Faham? Dolar indeks akan terjun teruk. Dia berlawan. Boleh. Kalau ini naik ke atas, ini akan terjun banyak. Faham? Kalau ini terjun banyak, USD JPY akan terjun lagi banyak.
Penuh tadi. USD JPY. Okay. Kalau ini terjun banyak, dolar USD JPY akan terjun. Kalau USD JPY terjun, indeks akan terjun. Nampak tak dia tak dapat masuk dalam buku? Tak dapat kan? Nampak tak kenapa kita tak nampak untuk JPYP rally dahulu? Belum. Saya nak tunggu dulu mana-mana yang menunjukkan. Dalam chart saya ni saya letak bercampur. Ada dua cerita kat sini. Adakah dia akan lihat dia akan buat pergerakan ke atas. Mana indeks? Indeks, kita nampak indeks kena buat benda ni. Key dia adalah dolar indeks dan USD JPY. In order untuk ini meneruskan pergerakan ke atas. Sekarang ni bercampur. Selepas pergerakan semalam, sekarang ni dia bercampur. Sebab semalam menyebabkan berlaku higher high. Itu dia. Sekarang ni kita nak tengok adakah dia akan buat wave 3 ke tak. Kalau dia buat wave 3, indices dynamic, yen pair jatuh, dolar sideways. Faham? Korektif berlaku. Yang ini key dia. Masa ini berlaku, USD JPY akan jatuh. USD JPY will do correction ke bawah. Akan buat correction ke bawah. Ni akan buat correction ke bawah. Kalau dia terus low kat sini, habis. US dollar habis. Indexes akan jatuh daripada level semasa. Yen pair hari raya. Okey. Kita tengah-tengah kat simpang, which path yang kita akan ikut. Slow ambil, Rosli. Sabar, Kil. Belum. Jangan hari raya. Kalau sabar, belum sekarang. Azrin. Yen pair turun baru yen pair turun bila risk off. Yen naik. Terbalik. Yes, yen pair ikut indeks. Cerita dia, kalau kita lihat yang dekat dia semalam adalah kepada CAPE JPY. Okey. Saya dah bagi tahu semalam. CAPE JPY, saya nak tengok dia tak break lagi. Sekarang ni tak confirm ini betul ke tak. Ini tak confirm lagi. Ini mungkin cuma macam gold. Ingat tak? Macam gold. Ini tak break lagi. Kalau dia break, kalau ini break, CAPE JPY break, okey. Kalau ini break, indices dynamic. Yen lemah. Ini tak ada. Even Euro JPY, even this Euro JPY, tak ada yang break high. Tak ada. Nampak? Sebab itu saya tak dapat katakan yen dynamic berlaku ke tak. Saya tak dapat katakan. Sebab tak ada confirmation. Dia cuma break yang ini. Dia tak break atas ni buat higher high. Dia cuma break yang structure correction. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah 1, 2, 3. Dia tengah buat benda ni. 1. Dia break ini. Ini dah reverse. Belum. Dia mungkin buat 1, 2, 3, lepas tu turun. Ni dah WXY. Kan? Macam mana kita nak tahu, nak confirm dia? Dia kena break atas ni. Barulah kita katakan bahawa trend dah habis, dah bertukar. Then, kita akan cari untuk long. Nampak? Sebab itu anda ikut trend.
Trend kat mana? Pergi time frame anda. Saya dah tunjukkan 5 minit pun anda boleh jumpa. 2 minit pun boleh jumpa. 5 saat punya chart pun boleh jumpa. Apa saat punya chart pun boleh jumpa. Asalkan anda buat benda ni. Konsep dia semua sekali. Ini jadi, ini kita tunggu. Ini jadi, ini kita tunggu. Ini confirm. Kalau anda faham yang market dynamic ni, kita tengok chart tau. Saya bukannya tengok news ke apa ke, sukati dia. Sukati dia. I don't care. Saya tahu news, saya ikut. Tapi saya tak trade dia. Saya trade chart. Kan? Siapa sini trade kat Forex Factory? Tak, ada trade kat XM. Kan? Anda trade kat XM ke kat Forex Factory? Jadi, dekat XM kita tengok chart. Faham? Itu je. Jadi, tapi kita tahu apa news. Tengok apa cerita, adakah dia menyebabkan high gold. News malam menyebabkan low. So, instead of kita katakan semalam saya letak 4 tu dah habis, tapi disebabkan oleh news semalam, berlaku low dekat sini, saya katakan 4 ni extend. Belum lagi. Baguslah. Sini kita enter. Kan? Sini kita enter. Gold. Dia jatuh boleh short tak? Tak. Trend dia ke atas. Ini correction. Ini correction. Ini korektif. Siapa kata ini trend? Ni trend apa? Oh, ni jatuh bang. Semalam dia jatuh. Tak. No. Ini 5 wave, ini 1, 2 dan kita tunggu 3. Ini semua 1, 2, 3. Kan? Macam mana boleh jadi lower downtrend? Mana ada uptrend? Cuma dia tengah sideways, tengah correction habis jangka kawasan sini. 1, 2, 3. Itu je. 1, 2, 3. Sini kita long. Habis 4. Kalau gold buat macam ni, nampak? Gold cuma turun dalam 3 perkara. Gold jatuh, ada 3 kemungkinan dia. Saya dah ceritakan petang tadi. Yang pertama, US dollar kuat. Yang kedua adalah gold cuma jatuh apabila apa? Indices naik. Gold cuma jatuh. Satu lagi adalah bila yen ke mana? Yen jatuh. 3 je. So, mana satu penyebab gold jatuh sekarang ni? Semalam indeks naik, gold jatuh. Masa indeks naik, USD kuat tak? Tak kan? Yen jatuh. Jadi salah satu. Jadi kita tengok apa penyebab dia. Sentiasa fikir benda tu. US dollar, index, yen. Ada nampak top glove saham dia. Tahu top glove? Ni. Saya rasa semalam saya dah sebutkan top glove. Okey. Ada tak? Ingat tak apa saya sebut pasal top glove semalam? Siapa? Hari esok ingat tak kita sebut? Top glove, besok saham dia jatuh. Bukan S&P 500, indeks kesemuanya, Wimun. Saya tak tengok S&P 500 satu je. Ingat tak? Semalam saya sebut, kita ada cerita virus punya ni kan. Top glove, esok dekat bursa dia akan jatuh. Ingat tak? This move. Boleh? Fikir 3 tu. Ingat 3 tu. US dollar, JPY, ni. Kenapa dia jatuh? Sebab cerita pasal ni. Sebab kalau orang dah ada vaksin, dah ada apa semua, this one kurang permintaan dia.
Ya. Tapi kalau daripada sudut structure, ini masih W, X selagi dia tak break, dan kita ada satu lagi low dia. Kalau dia selagi dia tak break, we might see this low. Kenapa lah dia tak nak ni? Top glow. Kita tukar color balik. We might see this. Dia apa? Dia test this move, dia buat ni. Kita might see this. 5 before dia buat ke atas. Tak dapat jap. Ini adalah 1, 2, 3. 1, 2 and 3. A bit more kejatuhan dia. This move. 3 wave. Sebelum dia buat ke atas. Ni saham, saya tak tahu kenapa orang Malaysia suka sangat saham ni. This is kemungkinan untuk top glow. Boleh? Everything. US dollar, yen index. US dollar, yen index. US dollar, yen index. Apa-apa anda ambil lah saham Felda ada. Tak ada dah. Dia unlisted kan. Apa lagi? Saham mana? Sama je. Benda dia is all sama cerita. Is all one market. Is all sama. Is all sama. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Tak sedar dah jam 10. Semua senyap je. Okey, kita sambung balik dalam 5 minit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik. Semua senyap je. Okey, kita sambung.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey. Jadi apa yang kita nampak dekat market semasa, we are expecting some more correction dalam pasaran saham, a bit more correction dalam pasaran saham. Okey, di dalam pasaran saham, or dia sedang menghabiskan wave kelima. Either one. But I don't see dia pecut macam semalam. Semalam kita ada cerita pasal virus punya ni. So masih ke atas, saham masih ke atas. Belum lagi untuk buat korektif. Belum lagi. Saham masih ke atas. So saham ke atas itu bermakna dolar a bit of a bit of weakness untuk dolar. But ada kemungkinan untuk dolar ni, ini cuma habis 1, 2, 3, 4, 5, then dolar akan buat this. Saya tak nampak dolar terlalu lemah disebabkan oleh cerita yang tu tadi. Apa cerita mengenai saham untuk buat 5 wave ke atas. So itu yang kita tengok sekarang lah. Dan itu bermakna untuk yen pair pun tak rally. Yen pair will not rally terlalu, will not rally banyak. So we might not see yang terlalu bullish. Depending kepada pergerakan saham. At the moment agak bercampur. Nothing that shows ada higher high, lower low at the moment. Apa yang saya tunggu adalah benda-benda ni. Ini adalah apa yang saya tunggu. Okey, kita tengah tunggu copper, kita tengah tunggu NZD US dollar, GBP USD, USD CAD dan tiga indeks ni. Okey. Pilih salah satu, kalau ada trade ini, ini tak apa, ini komoditi. Tapi kalau ada trade dollar pair, anda pilih salah satu. Yen pair anda tak sentuh pada waktu ni. Yen pair tak ada higher high, tak ada ni. Kalau ada pun dia ada lower low. Jadi yen pair anda stand on the side. Atas nanti saya nak short dia. Okey. Untuk indeks kita tarik ke atas. Yes, indeks ke atas, kenapa yen pair tak rally? Because US dollar masih lagi dijangka ada kekuatan. Itu sebab dia. Okey. Boleh? Ini adalah paper yang saya sedang perhatikan semasa. Okey, jadi kalau tak ada any questions, anda boleh ambil screenshot ini tadi. Ini adalah yang terbaru, kita baru je buat ni. Okey. So ini yang kita expect dalam pasaran untuk semasa. Okey, anda boleh ambil screenshot dia. So, dua-dua ni almost 50-50 ya. Mana-mana dia antara ni. Kita mungkin habis wave 3, lepas tu 4, 5 shallow saja. Lepas tu dia buat 3 wave besar. Inilah yen dynamic. Naik ni dia memerlukan dolar. Yang ni, yang hitam ni dia memerlukan dolar kuat. Dah. Ada market outlook. Ambil dekat handout tu. Adin, wassalam. Ada kan dekat ni, ada market outlook kan handout. Okay, either one ya. Sama ada kita dalam positif US dollar dynamic ataupun dalam indices dynamic ya. Kita nak tengok apa reaksi untuk indeks sekarang ni. Apa next dia nak buat. Okey? Kalau tak ada soalan lain, then dah. Okey. Log out, log in balik. Yang lain-lain ada. Okey, kita masuk ke topik kita pada malam ini, iaitu fokus kepada kekuatan pasar penilaian. Dalam trading, don't worry about betul ke tak.
Anda tak perlu betul sentiasa. Kita ada masanya kita salah. Kita tahu kat mana kita salah, jangan degil. Kalau bagi mereka yang long goal semalam, baru masuk semalam dan tengah float terus. Ramai trader dia tahu dia salah. Tapi kan dia tengok chart naik ni. Pada permulaan alamak. The moment ada sebut alamak, ala pak, ala tok, ala nek, ala uncle, ala apa, ala ya. Tutup position. Jangan cuba nak betul. Sebab analisa asal anda tadi, anda kata ini naik, sini sepatutnya kalau dia bawah ni, saya dah silap. Sepatutnya itu ada. Kalau itu tak ada, itu jadi masalah. Anda akan berdoa dan apa yang perkataan yang anda akan guna bila tiba-tiba dia naik? Apa? Nasib baik hari itu dia tak jatuh lagi. Nampak? Kita menggunakan perkataan nasib. Ya? Sebab pada waktu tu anda tahu analisa asal anda silap. Kalau dia naik terus, baguslah. Tapi sebelum tu anda tahu anda silap. Tu masalahnya. Jangan jadi trader macam tu. Tolong jangan jadi trader seperti itu. Saya pernah melalui yang itu. Masalahnya bila kita sentiasa nak betul. Sebab betul tak menjamin anda buat duit. 500 kali betul, satu salah boleh menyebabkan yang 500 tadi hilang. Tu dalam trading banyak berlaku. So, kita dah ceritakan untuk anda berjaya yang pertama, the right belief. Yang kedua, objektif kena jelas. Nombor 3, anda tak trade market, anda cuma trade sistem. Betul tak betul, biarkan sistem anda membaca. Ini aku nak long kat sini. Sini tempat stop loss dia. Dia tak 100%. Anda kena faham, tak ada holy grail. Nak cari holy grail, simpan duit kat bank. Hujung tahun, insya-Allah dia ada bagi whatever pulangan kepada anda. Rules of the system yang diikut dan tools yang kita guna pakai. Dan trading ni adalah melihat market secara probability. Tak ada benda yang 100%. Dan apa yang kita buat adalah satu trading system yang mempunyai kelebihan. Yang simple. Yang berteraskan kepada risk management. Bukannya berteraskan betul. Tak. Dia adalah benda berulang. If you notice dalam saya punya webinar, saya ulang benda sama. Ini basically adalah untuk membina psikologi dagangan anda. Anda tak cuba betul dalam market. Ya? Anda faham, satu move tu bukannya satu probability dia. Dia mungkin buat ini, mungkin buat satu lagi. Anda ambil satu bahagian dalam market. Anda tengok probability yang paling tinggi. Sama seperti YM tadi kan? Sama seperti YM ni tadi. Sebab, seperti YM ni tadi. Seriously, it is very basic. Ini semua basic. Amat basic. Saya guna high low je. Saya guna dia bila ada trend je. Masalahnya ramai menjadikan dia susah dengan apa? Oh, sini okey, ini overbought, ini oversold, ini tunggu. Tak. Dia break, naik, kita tunggu 3 wave. Itu dia. Dia gunakan benda simple as possible. Faham bahawa trading is all about probability dan pastikan kita dapat define dan measure the probability. Macam mana? Lepas ni. Kelebihan kepada sistem kita. Apa kriteria? Saya tengok 3 je. Saya tengok 3, kalau ini. Kalau ini. Kalau dia tak jadi macam ni, apa plan B? Risk management, benda yang precise, calculated, benda yang sentiasa dibuat sama. Gunakan anda punya phone, saya duk sebut benda ni. Buat rekod video log anda. Anda nak maju sebagai seorang trader,
Kita selalu dengar trading journal, trading journal, trading journal, trading journal. Berapa kerat yang pergi tulis? Tak ramai. Zaman ni lagi lah kan. Orang malas nak baca. Kalau boleh semua buku pun dia nak pakai YouTube punya apa. Ada satu. Apa saya pun tak ingat. Kan? Semua nak main tengok video je. Buat yang sama. Tak sempat. Yes. Gunakan phone. Anda nak menjadi seorang trader yang lagi bagus. Anda kena ada benchmark anda kat mana anda start. Jadi, kita kena rekodkan. Jadi, cara dia, ia untuk anda sendiri. Ambil phone, setiap hari anda rekodkan. 2 minit. 2 minit. Buat drama swasta anda sendiri 2 minit. Ambil phone, hari ni apa aku nak trade? Anda nak cakap apa? Wish, aku rugi semalam kan. Ceritakan situ. Jangan simpan dalam otak. Ceritakan dalam tu. Itu video log anda. Anda simpan untuk anda. Jangan pergi letak kat Facebook pula kan. Kenapa letak kat Facebook? Zul suruh buat vlog. Aduh. Saya pergi share. Saya share kat semua tempat saya share. Saya viral kan. Setiap hari saya share. 5 kali sehari saya share ni. Jangan buat hal. Okey, seorang trader, tumpuan anda, kerja anda jaga risiko. Bukannya nak enter je, nampak tak tekan kan. Itu bukan trader kan. Itu kaki hentak. Kaki hentak tu kaki judi. Simple. Ada cerita lah apa. Tak ada. Ni ada risk management bang. Yalah. Kita cerita betul. Protect anda punya capital. Saya memang membahagi-bahagikan duit bang. Ya kan. MC lagi bang, ni kali ke-10. Cerita dia bukan ni. Anda kena buat anda punya proper business model anda. You need to do starting daripada diri anda. Buat daripada anda punya income. Kita dah ceritakan ni few time. Anda nak buat business online. Gian, ketagih nak trading. Tu masalahnya. Expenses. Berikan berapa sebenarnya modal anda. Bukannya buat bajet bulan. Itu orang nak beli nombor kan. Bulan ni aku dah lebih $50. Berapa boleh buy sell EU turun naik. Itu yang selalu kita tengok. Tak ada kan. Kaya-kaya sekali. Habis-habislah bulan ni. Itu bukannya trading. Kalau jadi pun duit macam tu, percayalah. Anda akan buat benda pelik-pelik. Belanja yang anda tak ada rancang. Bukannya trade to free, duit juga. Buat benda ni, lihat jangka panjang. Buat berapa sebenarnya retain income anda, ada berapa sebenarnya anda boleh nak trade, berapa sebenarnya anda perlukan untuk saving, kan? Berapa? Buat dia untuk setahun, annual. Bukannya, ni ada duit lebih aku depo. Itu dah dia. Dia main nak depo je. Ada 50, ada 100, ada 30. Apa benda bisnes macam tu? Tak ada. Dia tak ada. Itu tak, saya cakap betul. Itu tak jadi. Anda bagi diri anda kan, bagi 3 tahun. 3 tahun anda akan cakap, mengarut lah forex ni, duit aku dah banyak habis masa lagi. Kaki pun kan. Dulu cantik kan. Dulu badan dia macam ni. Laki perempuan dah tak kisah. Kan? Sekarang ni dia macam ni. Faham? Macam ni. Body satu. Nampak? Dia macam ni. Faham? Dah duduk. Kalau dia stres tengah ni, tidur dah tak boleh. Dia makan. Trader. Lepak pun kedai mamak. Makan je. Kalau float kan, lagi laju mengunyah. Kalau tak, dia letak, dia tak mengunyah. Telan terus. Buatlah benda logik. Kan? Buatkan berapa sebenarnya listkan setahun. Berapa sebenarnya anda ada modal nak berniaga. Dah RM50 aku nak berniaga. Dah 100. Berniaga apa? Tak tahu modal. Tapi ramai yang buat macam tu. Kalau anda tengah buat benda tu dan anda terasa apa saya sebut ni, tolong stop dulu trading. Tolong stop dulu trading. Anda sedang buang masa, anda sedang buang duit, dan percayalah, anda tak akan ke mana. Kalau ada pun nasib baik. Seriously. Sebab kalau untung pun anda pergi perhabis dia macam tu je.
Kalau anda sedang buat benda tu, tolong stop. Tolong stop. Buang masa, buang duit, buang semua buang. Jangan. Boleh? Okey. Lepas tu anda tengok. Daripada sini, anda letakkan objektif. Kan? Berapa modal anda tadi. Letak objektif masuk akal. Buat investment portfolio anda terdiri daripada dua. Passive income, benda yang anda letak je duit, hujung tahun ada duit. Dan active income ataupun trading anda. Letakkan, anda boleh start dengan 60-40. Oh, matlamat anda untuk tingkatkan yang sini. Bukannya besar tu. Oh, nanti modal aku 10,000, 20,000, nanti aku boleh jadi full time trader. Benda mengarut yang ramai sebut. Bagilah dia 6 bulan, 7 bulan dia jadi trader, dia cari kerja balik. Itu banyak berlaku. Kalau anda pernah mengalami dia, anda faham apa saya sebut. Kalau siapa yang tengah full time trader kononnya pada waktu ni, bukan apa, kerja tak ada, dia dan anda apa sedang anda buat? Saya harap terasa, saya harap yang ni menusuk betul-betul. Apa sedang anda impikan? Aku nak trade dan besarkan akaun trading aku supaya tiap-tiap bulan aku boleh withdraw banyak ni. Betul tak apa saya kata ni? Saya dah lalu zaman ni. Jatuh naik, yang tu saya dah buat. Kalau anda sedang buat sekarang, saya dah buat benda tu tahun bertahun-tahun lepas. Berapa tahun? Lebih 10 tahun lepas saya dah buat benda tu. Dia punya sakit tu sebab anda mengharapkan income tu sahaja. Dan anda cuba untuk membesarkan akaun dengan harapan untuk nak dapat certain jumlah di mana anda akan stres untuk dapat bulan-bulan punya income. Anda tengok trading sebagai bekerja, hari-hari kena enter. Saya dah lalu yang tu. Saya faham dia punya sakit. Apa yang berlaku kadang-kadang kita tak dapat apa target kita, biasanya tak dapat pun, kita withdraw daripada modal. Lama-lama modal kita makin kecil. Terutamanya anda yang ada duit VSS ataupun apa-apa, sekarang tolong dengar. Tolong dengar. Ini bukan skim cepat kaya, guarantee profit. Tolong dengar sekarang. Ada peluang diversify. Ini tak dapat duit VSS. 30,000 US dollar. Letak sekali. Lepas tu dia punya sembang besok lusa dia nak beli forex. Faham? Dia nak beli paket forex tu. Tolong fikir. Tolong fikir. Bahagikan. Boleh? Orang lain jarang orang bagi nasihat ni. Jarang. Orang akan suruh, oh depo ada 30, letak 30,000. Kau dah boleh buat 2,000 sebulan. Confirm. Hui. Demam kita dengar. Kan? Sementara tu mamat tu tadi, tolong bayar air dulu. Tu yang banyak berlaku. Tolonglah. Tolong dengar. Tolong dengar. Ini bukan skim cepat kaya. Ini adalah satu bisnes, ada turun, ada naiknya. Kita selalu nak konsisten profit 2,000 sebulan. Bang, siapa kat sini boleh konsisten profit 2,000 sebulan? Saya nak dengar. Ada tak? Siapa-siapa kat sini boleh profit guarantee 2,000 sebulan? US dollar. Ada siapa-siapa tak? Modal 5,000, 10,000. 10,000. Setiap bulan saya guarantee 2,000. Siapa ada? Kalau ada kat sini, tolong PM saya. Saya nak deal dengan anda lepas ni. Kalau ada. Kalau anda ada dengar kat luar tu, tolong PM saya. Suruh dia PM saya. Saya nak simple. Kalau ada. Tapi tu yang kita dengar cerita. Oh, letak depo 100, withdraw 5,000. Rosak industri kita. Anggap ini sebagai pelaburan jangka panjang. Anggap dia sebagai satu yang ni. Dia bukannya part time. Bukan. Part time dimasukkan saya ni, duit lebih. Bukan. Itu kita akan anggap dia sebagai hobi tau. Ini bukan. Ini bisnes.
This require disiplin. Bang, saya tak ada masa nak trade. Ya, 1 jam. Jangan trade dekat H1. Trade dekat daily chart. Kan, mungkin sebulan 4 kali entry. Tunggu set up. Bang, saya memang tak ada kerja. Adalah duit sikit. Okey. Anda boleh tengok H1. Ya, tak ada sebenarnya istilah part-time, full-time trader tu. Dia cerita dia, full-time trader, dia tak ada kerja. Itu je. Dia tak ada kerja. Part-time trader, dia bekerja dan dia trade. Itu je. Dia tak ada full-time, part-time. Tak ada. Kenapa? Kalau full-time trader, dia kena enter selalu. Tak. Tak. Kalau part-time trader, dia tak boleh modal besar. Tak. Ada part-time trader modal besar kan? So, apa definisi dia? Tak ada. So, there is no such thing as part-time, full-time trader. Bezanya, adakah ini punca pendapatan utama ataupun bukan. Itu je. Kalau ini punca pendapatan utama anda, so you want to define yourself sebagai full-time trader, then by all means. Ya? Jadi matlamat anda bukan nak besarkan trading account. Matlamat anda besarkan passive income. Tolong dapat that priority betul. Sebab sampai bila anda nak trade? Sampai bila? Tu dia. Jadi kalau jadi duit dekat sini, you want to dump it here. You want to dump it here. Where do you withdraw? Withdraw from here. Withdraw from here. Or bila anda ada untung, bahagikan dia. 20, 80. Or whatever percentage. 80% letak dalam portfolio. 20% anda withdraw. Kalau nak. Or whatever cara. Certain percentage portfolio size. Sampai untung berapa persen. Investment portfolio. Anda katalah anda sekarang bermula dengan $1,000. The whole portfolio. Dan anda targetkan untuk besarkan dia menjadi 5,000 by certain time. Tak tahulah berapa lama kan. Dan anda nak jadikan dia 5,000. Okey, the moment anda sampai 1,500, anda bagi tahu kat diri anda, saya akan keluarkan $200. Or whatever. Asalkan anda buat yang sama. Ini tak. Trade, withdraw, makan kari. Trade, withdraw, makan kepala kambing. Ada kepala ikan. Okey? Ada makan kepala kambing. Kepala ikan. Okey? Itu kita dengar yang macam tu je cerita. Itu bukan. You are trying to reach some level of financial punya target. Not just trading macam hobi, bila ada masa aku trade. Lepas tu tanya, macam mana nak konsisten? Memang tak lah. Memang tak ada wujud istilah konsisten kalau anda buat benda tu. Tak wujud. Anda sedang buang masa, anda sedang buang duit. Itu je. Kalau itu yang anda buat, tak. Ini adalah satu benda yang anda disiplin, buat sama. Okay? Itu rahsia dia. Give meaning. Give meaning kepada trading anda. Okay? Anda cuma menekankan kepada trading system di mana anda buat sama. Tak ada benda lain, anda buat yang serupa saja. If you been listening to me, anda nampak saya cerita sama je. Tak ada cerita pelik. Adalah kadang-kadang ada, okay, US presidential election, vaksin, apa sedang jadi kan. Tapi, if that make the move high, low, then kita trade. Tak ada. Saya tak interested. Sukati dia. Kenali diri anda. What type of investor? What type cara anda dengan duit? Stop being a shopper. Ni shopper. Ada duit, aku depo. Bila profit, aku withdraw. Ni shopper. Oh, rugi, aku cari duit untuk depo lagi. Itu shopping. Itu bukan trading. Itu shopping. Okay, what you want is here. Bang, saya ada $50 bang, saya nak depo. Dapat berapa bang? Entah.
Kalau cakap dapat 5,000, oh best lah. Kalau boleh buat, saya pun nak letak duit kat dia. Mana itu, tapi itu yang kita impikan kan. Kita set apa ada? SRP, SPM, SRP, PMR, zaman ni PMR. Penilaian darjah 5. Zaman saya penilaian darjah 5. apa yang ada? Kan dia punya offer, dia punya ni lain, kalah. Apa ASB pun tak berani bagi macam tu. Luar alam yang tak kesampaian. Impian yang pelik. Letakkan benda yang masuk akal. Something yang kita tahu, oh sebulan aku nak buat berapa persen. Sebulan target 20%. Wow. Mana pelaburan dapat 20% setiap bulan? Bagi tahu saya. Mana? Tapi ramai letak target 20% cukup. Cukup 20%. Ya Allah. Itu lain, luar daripada ni, benda yang tak masuk akal. Tengok risiko yang anda ambil kepada modal. Benda macam tu lah. Kan? Bina kekuatan anda. Fahamkan, tak ada satu sistem semua orang boleh pakai. Anda kena cari siapa diri anda. Yang kedua, fahami risiko sebelum entry. Bukan dah letak entry kat mana stop loss. Anda dah tahu bila nak letak entry, sini stop loss, sini TP, risk reward. Itu dahulu. Kaedah keluar, bila tengok chart, anda tahu, okey, ini boleh hold, ini tak boleh hold. Apa kaedah dia? Untuk BE, dia dibuat sama. Ni yang script biasa, dia tengah profit, lepas tu dia turun balik kan. Ini kalau aku cut, ni naik lagi. Tak ada. Orang trade macam tu, dia tak ada TP. Dia tak ada teknik tau. Dia main tengok je, lepas tu berdebar. Tunggu paket nak naik sekali. Hai, tak dapat. Ya? Berapa kali sistem tu punya opportunity, expectancy, prestasi dia, opportunity berapa kali entry, dan bagaimana, berapa banyak anda nak trade kan berdasarkan prestasi sistem, position sizing model. Okey, faham kan? Tak ada orang, tak ada 2-3 trader yang sama, tak ada. Masalahnya kebanyakan kita ni menggunakan teknik orang, faham tak? Lepas tu kita jadi orang tu. Dia bila membuat sistem tu mungkin dia ada kaedah berbeza, pandangan berbeza kepada pasaran. Jadi anda kena cari siapa diri anda. Semua teknik bagus. That's why anda belajar dan anda cari apa kesesuaian. Tak ada semua teknik, tak ada teknik yang tak bagus. Semua nak buat duit. Fokus kepada benda yang anda boleh kawal. 2 benda. Berapa banyak anda nak trade, sistem yang anda pakai. Ketahui prestasi sistem anda. Objektif kena jelas. Kaedah anda untuk track performance kena sama je. Helmi dah berkali-kali kongsikan dalam grup expectancy table Excel tu kan. Pakai. Itu dari saya kalau nak tahu. Itu dari saya. Rekodkan prestasi anda, rekodkan. Tahu kenapa anda trade. Hala tuju anda, kita dah cerita yang ni tadi. Buatkan anda punya table anda sendiri. Kat mana kedudukan kewangan anda. Ini anda punya expenses tahun. Tahu keadaan kewangan anda. Bila anda boleh pencen. Sini passive income yang dah ada semasa. Mungkin RM10 ke, RM300 ke, ASB tu setahun. Itu sebahagian daripada dia. EPF 3%, 2-something% setahun. Masukkan dalam kiraan passive income anda. Masukkan semua tu. Biarpun duit tu tak dapat withdraw. Tapi masukkan. Sebab ada satu hari nanti dia akan jadi modal anda. Dia akan jadi akan jadi equity anda. Faham? Masukkan semua ni. Duit angkasa, tahu? Koperasi, semua masukkan. Berapa sebenarnya? Jangan dapat terus nak pergi seafood saja kan. Okay? Jadi anda usahakan untuk rapatkan jurang ni. Sama ada menurunkan expenses ataupun menaikkan passive income. Buat dua-dua.
Dan pada satu masa, dan titik equilibrium dia, titik pertemuan pada waktu tu anda dah sampai financial freedom. Bukan mudah. Dan anda boleh percepatkan proses ni dengan kaedah ni, trading tadi. Masukkan. Tiap-tiap tahun, Azrina, faham maksud saya? Tiap-tiap tahun, you are compounding portfolio, bukan compounding position tau. Faham maksud saya? Anda tiap tahun kan ada bajet baru kan? Dia mula-mula, anda akan dapati, takkan buat $5 je. Takkan buat target $6 je sebulan. Yes. Modal kecil, buat cara kecil. Jaga risk. The keyword dalam trading adalah surviving. Survive untuk besok lagi. Bukannya satu pap hilang, senyum, cari duit depo. Itu bukan trading. Ya? Itu bukan trading, minta maaf. Baik, saya tegur sekarang daripada nanti. Kan? So, next year, you will have another 1,000. 5 tahun. Give yourself 5 tahun buat benda ni. You will see some progress in this chart. Nampak the beauty of it? Nampak dia slow? Yes. Barulah ada nampak duit. Faham? Ini tak trade apa saja jadi. Trade nampak duit. Kalau betul pun anda withdraw dia, kalau tak withdraw pun habis. Dia pergi mana position satu malam yang amat barakah. Dia entah apa dia enter kan. Lepas tu habis. Berapa kali nak buat benda tu dah lah mengarut. Nombor 2 kan, bila withdraw dia lupa betapa teruknya dia trade, betapa peningnya dia trade. Bila jumpa duit dia lupa, dia belanja. Kalau bagus sikit dia bayar hutang dulu kan. Lepas tu tetap habis. Berapa kali dia nak buat benda tu? Sebab benda ni online tau. Benda dia nampak macam senang, tekan, bila jadi duit, jadi duit dah, terkejut. Macam terkejut tak jadi duit. Tu dia, sebab dia tak ada planning, tak ada. Jadi asas trading, dan anda basically you are compounding your investment to up to one stage. You will reach this figure annual, bukannya sebulan. Ini trade macam orang bekerja, apa dapat sebulan? Apa benda ingat minta gaji je. Tak ada. Stop berfikir cara tu. Paling command pun kita tanya 3 bulan, 3 months. Itu dah memang paling rendah. Dia trade, dia fikir bulan dapat berapa. Mana ada bisnes setiap bulan kedai itu dapat sama. Kecuali dia buat kontrak kan. Okey. Jadi pastikan apa anda punya ni. Rekodkan expectancy, pakai ini. Kalau tak ada lagi position sizing, saya dah bagikan. Kalau nak tahu yang table ni, ia adalah gerak, adalah kerja saya. Anda pergi cari dia ni. Saya tak tahu dia YouTube dia ada lagi ke tak. Nama dia ni Ken Long. Anda boleh cari. Dia salah seorang tenaga pengajar dekat Vantap punya akademi sekarang. Kalau anda boleh cari. Nama dia Ken Long. Saya dengan dia diletakkan dalam satu grup dulu masa kita orang mengikut kursus Dr. Vantap. Dan kita orang come up with this one. And kalau anda pernah dengar nama, bukan Wilder, partner dia. Siapa nama Wilder punya partner? Justin Paulini. Dia yang rekodkan dan dia pakai tadi. Dia ambil yang ni letak dalam website dia, kalau tak silap saya. Dia letakkan dalam website dia. Saya rasalah, I think. Yes, anda cari Dr. Ken Long. Doktor dia sekarang. Mungkin doktor saya tak tahu. Ken Long. Saya dengan dia, Vantap punya kursus ni, dia cuma 3 bulan. Dia cuma 3 hari. 3 days. Dan saya dengan Dr. Ken, kita orang
buat presentation sama. So kita come up with few, dia ada main kalau nak tahu Dr. Batak ni lah. Dia bapak kepada position sizing ni. Okay. So we come up with a model. This was our model. We came up with quite a few. Ini adalah our top model. Sebabnya bila kita ambil satu algoritma, kita test dia, bila sistem tu tak jadi, kita kecil, bila jadi naik. Sistem yang memberikan 50%, yang winning 50%, as long as anda menggunakan risk reward yang bagus, you still make money. Sistem anda command 30% pun, if anda menggunakan formula ni. Ni 85%. Then you can use 1 to 2 risk reward. 65%, anda kena naikkan 1 to 3. Jadi pada waktu ni, kalau winning percentage anda 65%, ni winning percentage. Okay? 55%, anda kena naikkan dia kepada 1 to 4. Okay? 45%, 1 to 5. 35%, anda kena naikkan dia 1 to 6. Ni sistem ni. Sistem ada command mana pun. Teruk tu, 35%. Lihatlah. Dia kepada benda tu je, bukannya anda cuba betul. You are not trying to be betul. Masalah trader dia tak nak salah. Dia nak betul. Tak ada. Lagilah anda check dalam forex ni kan. Oh, stop loss 30 pip, TP 90 pip. Lagi senang dia kena stop loss tu. Itu je. So you need to work, or you need to know your system. Bila market, macam mana dia perform, what type of market sesuai kepada dia, itu je. You need to know all these things. Kirakan position sizing, guna calculator. Tugas kita sebagai trader cuma ikut rule, ikut plan. Kan? Lepas tu tengok apa keputusan dia. Kalau anda tanya trading journal, ni rupa trading journal. Trade result, apa yang anda dapat. Lepas tu, kenapa dia berlaku? Apa cerita? Ada news ke? Apa tulis? Anda ikut ke? Anda punya ni, apa yang anda pelajari daripada setiap trade? Anda boleh buat benda ni hujung minggu. Tengok video anda, print out benda ni, lepas tu hujung minggu tengok, tulis balik apa yang jadi. Tengok trading journal anda. Kalau nak, paling senang pakai video tadi. Hujung minggu anda buat satu video panjang. Tengok balik yang 5 video hari-hari kan, 5 je, 2 minit sehari kan. Tengok balik, lepas tu apa rangkuman mingguan anda. Minggu ni, oh tak tahu aku. Aku pejam mata tekan, belum tekan dia dah stop loss. Macam mana tu? Contoh-contoh dia dah. Jadi minggu ni apa prestasi anda hari itu, position apa, luahkan, jangan letakkan dalam otak. Dia dalam manusia ni, dia ada 2. Satu introvert, satu extrovert. Extrovert ni orang yang senang nak luahkan perasaan. Nombor 2 adalah introvert. Introvert ni orang yang simpan dalam. Okay. Bahayanya dengan trading ni, kalau anda seorang introvert. Faham? Extrovert pun bahaya, tapi at least dia keluarkan, dia tak simpan kat otak. Introvert, kalau ada seorang introvert, faham maksud saya? Introvert, ada tahu apa introvert? Introvert. Introvert. V-E-R-T. Anda boleh research, anda boleh search perkataan ni. Okay. Bahayanya, bila anda simpan dalam, takutnya dia makan dalam. Kita akan start untuk develop benda tak sihat. Pemikiran yang tak sihat. Bahaya benda ni. Yes. Ni Lazli. Okay. Belum tekan dah TP ya. Tu bahayanya sebab kita simpan dan luaran kita tak menunjukkan. Lepas tu, that's why one of the best is anda buat video tadi, at least anda keluarkan daripada minda anda. Nazir, buat Zir.
Keluarkan dan letakkan dalam video, ya, rekodkan dalam video anda. Ia untuk anda sendiri. Ataupun kalau nak anda cari wife ke, anda cari orang yang rapat dengan anda, okey. Anda sharekan. Jangan share dekat media sosial. Jangan share dekat WhatsApp. Kan kawan anda tadi kan, dia duduk tiap minggu dia gelak. Dia tanya dia, okey tak? Okey. Tapi dia pergi viral ke tempat lain. Jangan. Apa yang anda buat adalah anda tunjuk, okey, ni tengok kat phone anda. Pada yes. Boleh. Ya. TikTok. Saya tak tahu. Saya tak pernah guna TikTok. Sekarang semua cerita TikTok, apa benda TikTok? Saya tak pernah, seriously, saya tak pernah guna TikTok. Saya tak tahu. Saya tak tahu apa TikTok. Saya dengar benda yang tak elok saja dekat TikTok, jadi saya tak ada download TikTok. Oh, okey. Saya tak tahu. Saya tengok Netflix. Kalau wife suruh tengok Netflix, saya tengok Netflix. TikTok saya tak tahu. Seriously, saya tak tahu. Tu hari share apa Alam? Share TikTok ke share apa? share journal. Cerita dia share apa? Kita beli saham TikTok. Yes. Tapi saham dia turun waktu ni. Tunggu dia support dan kita long balik. Sebab semua teknologi turun kan. Oh, okey Alam. Tak apa. Buat dia mingguan, seminggu sekali kongsi. Buat itu jadi aktiviti, boleh jadi aktiviti. What do you think? Saya punya objektif. That is to keep you, bukan apa, satu, luahan anda. Nombor dua, anda mengingatkan diri anda kepada objektif. Anda tak nak simpan benda-benda ni boleh meletup tau. Terutamanya bisnes yang anda buat seorang-seorang, jatuh bangun anda seorang-seorang. Wife tahu ke anda tekan tengah hentak lot euro US dollar ke GBP ke apa, tahu ke? Tak tahu kan? Dia nampak malam-malam anda resah je, duduk sekejap ambil phone, dia tanya ada girlfriend ke? Tahu. Padahal kita tengah tengok phone, tengah tengok chat kan. Jadi benda-benda macam ni lah, jadi dia tahu what you are doing lah. So, especially kalau ada seorang introvert, especially kalau ada seorang yang simpan dalam, tolong, bahaya tau. Kesihatan minda sebenarnya lebih penting daripada kesihatan jasmani tau. Yes, it must come together, but kalau nak bagi ranking dia, bagi saya, otak tu. That's your computer. Dari situ, can move other things. Bukan saya kata tak penting jasmani. Dia penting. Jangan heran, saya memang psikologi bidang saya. Kalau alert bunyi dah ni. Yes. Jadi dia tahulah apa yang anda enter semua. Okey, third plan, third review, mistake apa yang kalau anda tak ikut teknik anda tapi profit, kan? Duit tu withdraw, bagi kat orang rumah. Jangan guna untuk belanja diri sendiri. Itu bukan reward anda. Boleh? Bila anda tak ikut teknik anda, buka turun tekan, turun, tak ikut teknik anda, tak kisah ada profit atau tak. Hit stop loss bukannya mistake. Dia sebahagian daripada sistem. Trader dia baru trade pakai teknik satu tu 5 kali kena stop loss, teknik tu tak bagus. Test out 100 kali. Paling common 30 kali. 30 kena stop loss, then tukar. Okey. Itulah. Belum kan dia tembak semua. Pergi memburu, dia pergi keluar kereta tembak satu hutan. Tembak. Okey. Okey, itu sahaja yang saya ada untuk malam ni. Ikut sistem anda. Buatkan something, buat video tu. Itu seriously, itu membantu. Itu at least anda luahkan ya. Bahaya trading ni because you are alone. I know. You never walk alone, saya tahu.
Itu Liverpool. Tapi realiti dia, ada duduk seorang-seorang. Klopp tak tahu pun anda tengah float ke apa ke, tak tahu. Anda pergilah message dekat Facebook. Bukan dia tu, orang lain. Saya dah message, dia tak jawab pun, orang lain. Cerita dia, luahkan. Tapi depend kepada anda. Sekiranya anda seorang yang memang private person, gunakan video tu untuk anda sahaja. Apa gugumu. Kalau ada partner, yes, Azina. Tak, I mean, you don't want people to kacau your plan. That's why you use that video. But the thing is, you get it out from your mind. The main thing is you get it out from your mind. Itu the main thing. You want to share or don't share, it depends on you. Okay? It depends. As long as anda tak keep di dalam, itu bahaya. Especially if you are an introvert person. Okay? Okay, thank you. Terima kasih semua. Invest dalam trading. Don't try yang cerita-cerita ni tadi. Yang depan tadi kita dah cerita kan. Banyak lagi macam ni. Tapi tak ada apa-apa. Sama cerita yang saya cerita ulang-ulang. Semua ni dalam ni. Okay. Invest dalam satu sistem, tagamkan sistem anda. Thank you Miyong, thank you Dil, thank you Alang. Jumpa lagi. Kita hari esok tak ada webinar. Besok tak ada webinar. Hari Khamis ada webinar. Okey, kita jumpa balik pada hari Khamis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih. Thank you. Dan Ustaz, terima kasih. Coach, thank you. Terima kasih. Jo, Ati, thank you. Jumpa lagi.